السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونعظمه ونكبره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على سيد النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, katanya, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fashakhasa bi basarihi ila as-sama' thumma qala hadha awan yukhtalasu al-ilmu minan nas hatta la yaqdiru minhu ala shay'. فقال زياد ابن لبيد الأنصاري كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال أبو الدرداء ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ قال جبير فلقيت عبادة ابن الصامت فقلت ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء. قال عبادة صدق أبو الدرداء إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع يوشك أن تدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا أو كما قال. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis ini diceritakan kepada kita tentang seorang sahabat Nabi, nama dia Abu Darda. Pada satu hari Abu Darda cerita, kata Abu Darda, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fashakhasa bi basarihi ila sama'. Kata Abu Darda, satu hari ketika kami sedang duduk sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mata dia tengok terpacak ke langit. Syakhasa makna dia tengok tepat gitu, macam orang nak mati. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia langut naik ke atas, tengok langit, mata terpacak gitu. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, kata Nabi, hadza awanun yukhtalasul ilmu minan nas.
Nabi kata sekarang adalah masa Allah Subhanahu wa ta'ala nak ambil balik ilmu daripada manusia. Duduk tak duduk, Nabi tengok ke langit. Nabi kata dekat sahabat dia, kata Nabi, sampai dah masa Tuhan nak ambil balik ilmu yang dia bagi. Hatta la yaqdiru minhu ala syai'. Kata Nabi, Tuhan ni bila dia nak ambil balik ilmu yang dia bagi, siapa pun tak boleh buat apa. Bukan ilmu saja. Yang kata Tuhan ni, apa yang dia bagi, dia nak ambil balik, siapa pun tak boleh kata tak mau bagi. Kalau dia bagi kita sihat, dia nak ambil balik sihat. Siapa pun tak boleh kata dia tak mau sakit. Kalau Tuhan bagi kaya, dia nak ambil balik kekayaan. Siapa pun tak boleh kata apa. Melainkan Tuhan saja yang boleh buat apa yang dia suka. Seorang abang ni tunjuk dekat kita tanah runtuh dekat pantai dalam Kuala Lumpur. Kan? Kalau kita baca berita itu, baca dengan tujuan untuk ambil iktibar, kita dapat iktibar itu. Bagaimana manusia yang di waktu Tuhan tak turunkan malapetaka kepada dia, dia sombong dengan Tuhan. Tapi bila tiba waktu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan malapetaka dekat dia, dia mengaku dia kalah, dia mengaku dia lemah depan Tuhan. Kata bapa yang malang tu, dia kata, saya melihat tanah runtuh menutupi badan anak saya, kecuali kaki saya nampak. Saya pegang tangan anak saya rasa nadi dia duk bergerak lagi. Saya nampak perut dia duk kemung-kepeh. Makna dia bernyawa lagi. Tapi saya tidak terdaya untuk angkat batu yang besar. Saya menjerit panggil orang mai tolong, kami 12 orang. Dia kata, pakat nak alih batu tu. Kami tak daya nak alih. Kemudiannya, tanah runtuh lagi sekali. Kambuh habis semua anak saya. Kalau kita baca berita tu, baca dengan dada yang lapang, dengan hati yang terbuka, kita nampak Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Kuasa. Dia terbiah manusia, dia habaq dekat manusia. Kamu tak boleh buat apa kalau takdir aku mendahului kehendak kamu. Manusia jadi lemah, tak boleh buat apa. Mana ada satu orang bapa, mana ada satu orang mak, mana ada satu orang yang sayang anak, nak tengok kematian anak di depan mata dia. Tak ada orang sanggup. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala nak jadikan benda tu di depan mata dia. Dan dia mengaku dia lemah. Dia tak boleh nak atasi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis ini diceritakan kepada kita bahawa apabila sampai masa Allah Subhanahu wa ta'ala nak ambil balik ilmu yang dia bagi dekat kita, dia kata la yaqdiru minhu ala syai'. Manusia tak boleh buat apa. Faqala Ziyad ibn Labid al-Ansari, seorang sahabat yang bernama Ziyad, dia kata, kaifa yukhtalatu minna wa qad qara'na al-Qur'an fawallahi la naqra'annahu wa la nuqri'annahu nisa'ana wa abna'ana. Seorang sahabat yang bernama Ziyad, bila dia dengar Abu Darda cerita hadis ni pada dia, dia kata pada Abu Darda, dia kata, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala nak angkat balik ilmu sedangkan kita masih baca Quran. Sumber ilmu dalam Islam ni Quran. Dan datang hadis Nabi menjelaskan tentang isi kandungan ilmu daripada Quran. Kata dia, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala nak angkat balik ilmu itu? Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala nak angkat ilmu itu sedangkan kita duk baca Quran? Kalau kita tinggal Quran, kita tak baca Quran, menasabahlah Tuhan nak ambil balik ilmu. Tetapi kita sedang baca Quran. Kata Ziyad, tidak cukup dengan kita baca Quran,
walanuqri'annahu nisa'ana wa abna'ana. Bahkan kita baca Quran kepada isteri kita dan kepada anak-anak kita. Maknanya dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat kita, Quran masih dibaca, ilmu masih diamalkan. Mana boleh Tuhan nak ambil balik ilmu? Kata Ziyad. Qala Abu Darda. Abu Darda kata kat dia, sakilatka ummuka ya Ziyad. Celaka kamu wahai Ziyad. In kuntu la'a'udduka min fuqaha'i ahli Madinah. Dia kata, aku dah ingat kamu ni orang pandai di kalangan ahli Madinah. Kalau begini cakap kamu, makna kamu tak cukup pandai. Kata dia, hadhihi Taurat wal Injil 'inda al-Yahud wan Nasara famadza tughni anhum. Dia kata, cuba tengok Taurat dan Injil. Allah turunkan kepada Yahudi dan Nasrani. Apa jadi kepada Yahudi dan Nasrani? Injil ada dekat orang Nasrani, tetapi Nasrani sesat. Taurat ada kepada orang Yahudi, tetapi Yahudi sesat. Tidakkah kita lebih kurang tu saja? Quran ada kat kita, tapi kita sesat. Punca dia bukan benda tu ada tak ada. Punca dia ialah kita tak mau pegang dengan benda tu. Quran ada tak mau ikut. Yahudi Taurat ada tak mau ikut. Nasrani Injil ada tak mau ikut. Bila kita ambil sikap tak mau ikut, maka kita sesat. Bukan soal benda tu ada tak ada, tapi soalnya benda tu ada tapi tak mau ikut. Saja bantah. Maka kerana itulah kita jadi sesat. Qala Jubair, falaqitu Ubadah ibn Samit. Kata Jubair, aku kemudiannya terjumpa dengan Ubadah bin Samit. Faqultu ala tasma'u ma yaqulu akhuka Abu Darda. Dia kata dekat Ubadah bin Samit, kamu dengar dah Abu Darda cerita tadi? Fa akhbartuhu billadhi qala Abu Darda. Kemudian dia cerita apa yang Abu Darda cerita. Cerita Abu Darda tadi, satu hari Nabi tengok naik ke langit, Nabi kata sampai dah masa Tuhan nak ambil ilmu. Dia cerita balik benda tu kepada sahabat dia yang bernama Ubadah bin Samit. Bila Ubadah dengar cerita tu, kata Ubadah, sadaqa Abu Darda. Dia kata apa yang Abu Darda kata tu betul. Memang akan sampai masa Allah Subhanahu wa ta'ala dia ambil balik ilmu. Memang akan sampai masa Quran yang Allah turun ni Allah akan ambil balik. Bahkan kata dia, la uhadditsannaka bi awwali ilmin yurfa'u minan nas. Aku nak cerita kepada kamu ilmu yang mula-mula Tuhan angkat ialah al-khusyu'. Dia kata khusyuk dalam sembahyang. Mula sekali Tuhan angkat sebelum kiamat ialah khusyuk dalam sembahyang. Yushiku an tadkhula masjidal jami' fala tara fihi rajulan khashi'an. Sehingga kan kamu akan tengok satu keadaan, kamu pergi ke masjid, tidak ada orang yang sembahyang di masjid tu yang sembahyang dia khusyuk walaupun seorang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dan kita tengok hari ini, apa yang Nabi sebut, jadi tak jadi lagi. Dan kita tengok orang, kita tengok kita. Kita sendiri dalam sehari 5 waktu kita sembahyang, dapat tak khusyuk dalam sembahyang. Satu hari kita bincang-bincang dengan kawan kita, tanya-tanya tengok mereka khusyuk tak dalam sembahyang. Akhirnya kita akan dapat satu jawapan bahawa apa yang Nabi kata hari ini sudah jadi kenyataan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberikan manfaat kepada kita semua. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, sabda Nabi, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah. Fa in kana qad atammaha hawwana 'alayhi al-hisab. Wa in kana qad intaqasa minha shay'an qala Allah Ta'ala li malaikatihi hal li'abdi min tatawwu'.
fa'atimmul fariidah min at-tatawwu' wa in tamma jaral a'malu ala hisabi dhalik atau kama qala. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, sabda Nabi, sesungguhnya awal-awal amalan yang akan dihisab pada hari kiamat ialah sembahyang. Sesungguhnya amalan yang mula-mula sekali Tuhan periksa ialah sembahyang. Kata Nabi, fa in kana qad atammaha, maka jika sekiranya sembahyang itu disempurnakan dengan sebaik-baiknya, hawwana alaihi al-hisab, maka Allah akan mudahkan hisab pada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Islam dalam soal sembahyang dia tak ada tolak ansur. Islam dalam soal sembahyang, Islam cukup tegas. Islam dalam soal sembahyang, Islam tak mau berbincang panjang. Pokok pangkalnya sembahyang itu ialah imaduddin, ialah tiang agama. Sehingga kan Nabi SAW sebut dengan tegas, man aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang dirikan sembahyang, maknanya dia dirikan agama dia. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Siapa tinggal sembahyang, bermakna dia peruntuh agama dia. Islam tegas dalam soal sembahyang, sampai Nabi SAW kata, al-farqu bainal muslim wal kafir tarkus salah. Beza antara orang Islam dengan orang kafir ialah tinggal sembahyang. Kerana sembahyang itu, kalau betul-betul dia sembahyang, betul-betul dia mencapai hakikat sembahyang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut dah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang yang dia buat sudah cukup untuk menjaga dia daripada terlibat dengan perbuatan yang keji dan mungkar. Manusia yang Allah bagi kesihatan, manusia yang Allah bagi kepetahan bercakap, tiba-tiba guna sihat badan, guna pandai bercakap untuk mencerca agama sendiri. Ini manusia jauh daripada rahmat Allah. Maka di dalam hadis yang kita baca pada malam ini, Nabi SAW bagi tahu pada kita, mula-mula sekali Allah kira amalan sembahyang. Kalau sembahyang itu disempurnakan, dibereskan dengan sebaik-baiknya, Nabi bagi jaminan. Kata Nabi, hawwana alaihil hisab, akan dimudahkan hisab pada dia. Wa in kana qad intaqasa minha syai'a. Nabi kata kalau sebaliknya sembahyangnya pun ada kurang. Masa hidup dia sembahyang waktu. Bukan sembahyang 5 waktu, tapi sembahyang waktu. Waktu rajin saja sembahyang. Waktu tak rajin tak sembahyang, waktu sibuk tak sembahyang, waktu banyak waktu yang dia tak sembahyang. Maka orang ini dianggap sebagai orang yang kurang dalam soal sembahyang. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat dia, kata Allah, hal li'abdi min tatawwu'. Tuhan kata kepada malaikat dia, cuba kamu periksa tengok hamba ni, ada tak ada dia buat amalan sunat. Hamba Allah yang ada kekurangan, hamba Allah yang ada kepincangan, hamba Allah yang ada kurang dari segi amalan wajib dia, cuba cek balik, cuba semak tengok, ada tak ada dia buat amalan sunat. Kalau sekiranya dia ada buat amalan sunat, Nabi kata fa'atimmul fariidah minat tatawwu', maka disempurnakan fardu yang cacat, fardu yang kurang tadi dengan
amalan-amalan sunnah. Wa in tamma jaral a'malu ala hisabi dhalik. Kata Nabi SAW, kalau sekiranya dengan sokongan amalan sunat itu menyempurnakan amalan yang dia buat, maka amal-amal yang lain juga akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. So, dalam hadis ini ada dua benda penting. Yang pertama, sembahyang kena buat. Sembahyang fardu wajib kena buat dan wajib dibuat dengan sempurna. Satu. Yang kedua, amalan sunat sedaya upaya cuba buat. Simple contoh kita ambil ialah bila lepas kita semayang Isya saat lagi, jangan berebut motor kita tak hilang insya-Allah. Semayang sunat ba'diyah Isya dulu. Kecuali bagi mereka yang duduk terlalu dekat dengan masjid, yang sekira-kira dia boleh balik ke rumah dan semayang sunat di rumah dia, dan sudah menjadi amalan dia tiap-tiap hari bila dia sudah semayang fardu di masjid, dia balik semayang sunat di rumah, maka itu lebih aula bagi dia. Kerana Nabi SAW sendiri dalam amalan dia, Nabi semayang fardu di masjid. Bila habis fardu, Nabi balik semayang sunat di rumah. Dan Nabi kata, jangan kamu jadikan rumah kamu kubur bagi kamu sendiri. Maknanya, rumah yang tidak pernah dibuat sembahyang sunat, umpama kubur. Tapi bagi kita yang duduk jauh, selepas sembahyang fardu, sembahyang sunat. Kerana sembahyang sunat itu akan membantu mana-mana kekurangan yang berlaku di dalam amalan fardu yang kita duk buat selama ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis lain, Nabi SAW bersabda, sabda Nabi, as-salatu mardatun lirrabbi wa hubbul malaikah wa sunnatul anbiya wa nurul ma'rifah wa aslul iman wa ijabatud du'a wa qabulul a'mal wa barakatur rizqi wa rahatun lil abdan wa silahun 'alal a'da wa karahiyatu lisyaitan. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, sembahyang itu adalah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang itu, kata Nabi, mardatun lirrabb, menjadi satu punca, satu sebab untuk Allah redha pada kita. Sembahyang menjadi penyebab kepada keredaan Allah pada kita. Yang kedua, kata Nabi, sembahyang itu juga wahubbul malaikah, menjadi satu tanda kecintaan di sisi malaikat. Orang yang menjadi ahli sembahyang, malaikat cinta mereka. Wa sunnatul anbiya, sembahyang menjadi sunnah para nabi. Bukan sahaja Nabi Muhammad SAW, bukan sahaja Nabi Allah Ibrahim AS, bahkan sejak daripada mula dulu, sejak daripada Nabi Adam AS sudah sembahyang. Maka sembahyang itu sunnatul anbiya, menjadi sunnah kepada para nabi. Wa nurul ma'rifah, sembahyang itu menjadi nur kepada ma'rifah Allah. Orang yang sembahyang itu menjadi cahaya yang membantu dia untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Wa aslul iman, dan sembahyang itu menjadi pokok kepada iman. Kalau satu orang mai duk bercakap pasal iman, mai duk buat pecahan rukun iman dekat kita, mai duk hurai punya dalam, punya terperincinya tentang rukun-rukun iman dan sebagainya, sedangkan dia tak sembahyang, maka dengan sendirinya kita faham dia ditolak. Sembahyang itu penentu sama ada seorang itu betul-betul beriman kepada Allah ataupun tidak.
Wa ijabatud du'a. Dan sembahyang itu menjadi sebab kepada diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qabulul a'mal. Sembahyang juga menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan yang kita buat. Wa barakatur rizqi. Dan sembahyang menjadi barakah kepada rezeki. Wa rahatun lil abdan. Dan sembahyang memberi kerehatan kepada badan. Sembahyang Allah kata rehat. Badan kita rehat. Bila sembahyang, badan kita rehat, badan kita sehat. Setiap anggota badan kita ada exercise dia dalam sembahyang ni. Setiap pergerakan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada hikmah dia. Maka orang-orang yang sembahyang akan diberikan kerehatan pada tubuh badan dia. Wasilahun 'alal a'da. Dan sembahyang menjadi senjata untuk menghadapi musuh. Sembahyang menjadi senjata untuk menghadapi musuh. Wa karahiyatu lisyaitan. Dan sembahyang itu menjadi punca syaitan benci kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Adalah terlalu baik kalau kita boleh jadikan diri kita orang yang syaitan benci. Adalah terlalu buruk dan malang kalau sekiranya kita menjadi orang yang disukai dan menjadi kawan syaitan. Kalau syaitan benci kat kita, itu lebih baik daripada syaitan suka kawan dengan kita. Bagaimana kita nak buat syaitan benci kita? Cara dia ialah menjadikan diri kita orang yang sembahyang, menjadi ahli sembahyang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita baru baca hadis cerita tentang kebaikan sembahyang. Tapi kita juga kena tahu macam mana cara sembahyang yang paling baik. Macam mana cara sembahyang yang betul. Kerana ramai lagi sebenarnya orang Islam yang sembahyangnya pun main ikut-ikut. Tidak dengan ilmu yang sebenar. Masih ramai lagi umat Islam hari ini yang sembahyangnya pakai turut-turut. Sedangkan dia sendiri tidak faham tentang perintah sembahyang daripada Allah, daripada Nabi yang sebenar. Orang perempuan nak sembahyang mesti pakai khimar. Khimar makna dia telekung. Telekung. Sembahyang lagu mana pun mau pakai telekung. Tutup rambut. Mesti. Kalau tidak, Allah tak terima. Sembahyang yang tidak tutup rambut, Allah tak terima. Marah macam mana pun kepada peraturan tutup aurat. Sembahyang kena tutup aurat. 2-3 hari ni. Hari ni tulis lagi dalam surah Abah. Tak habis lagi dengan kes. Dengan kes enactment undang-undang agama negeri. Yang menghalang wanita-wanita Islam mendedahkan aurat. Dan memakai pakaian yang menjolok mata. Sampai hari ni tak habis lagi. Kalau kita baca surah Abah hari ni, yang berbahagia Datuk Samsuri Saleh Pulau Pinang, yang di-Petua Majlis Agama Islam Pulau Pinang, ada dalam surah Abah hari ini, dia menjelaskan bahawa apa yang kita buat, enactment yang dibuat di negeri-negeri yang menghalang orang perempuan pakai pakaian menjolok mata dan sebagainya, kata dia itu bukan enactment yang keterlaluan. Itu adalah enactment biasa. Dan pihak berkuasa agama tidak pernah bertindak keterlaluan dalam soal ini. Okey, jelas. Statement tu jelas. Pasti ada pihak tuduh, kata pihak berkuasa agama 2-3 hari ini bertindak keterlaluan. Ada pihak tuduh, kata pihak berkuasa agama negeri ini bertindak keterlaluan. Jadi dinasihatkan kepada pihak berkuasa agama supaya jangan bertindak keterlaluan. Yang berbahagia Datuk Samsuri jawab. Dia kata, dah selama ni pun kita tak keterlaluan. Tindakan kita adalah mengikut peruntukan yang ada. Betul lah. Kes yang berlaku di Selangor tu bukan keterlaluan.
Kes yang berlaku di Selangor itu kes tindakan yang berasaskan enactment yang sedia ada. So, tindakan Jabatan Agama Islam Selangor pi tangkap Ratu Cantik itu tidak salah. Bahkan dia bertindak mengikut enactment. Tak salah. Bahkan tindakan itu mengikut perintah Allah. Itu yang lebih besar lagi. Tapi oleh kerana dunia kita lah ni, walaupun itu perintah Allah, tapi kalau tidak di-enactment kan, tak kira perintah. Perintah Allah dia jadi nombor 2. Dia nak kena enactment kan dulu, baru jadi nombor 1. Itu yang ada dalam masyarakat hari ini. Maka tindakan Jabatan Agama Islam Selangor adalah selaras dua-dua sekali. Dari segi perintah Allah, selaras. Memang Allah suruh bertindak. Dari segi enactment pun tak salah. Kerana benda tu sudah ada dalam enactment. Habis tu yang duk buat gayuh, duk buat ramai ni pasal apa? Kita ikut undang-undang. Yang duk buat ramai ni pasal apa? Kalau kita belah tak ikut undang-undang, tak apalah nak buat isu. Tapi kita bertindak mengikut undang-undang. Yang nak buat ramai ni pasal apa? Gaya herannya, yang buat ramai ni orang Islam. 3 hari lepas, kalau tuan-tuan tengok dalam surat abang, ketua kepada kuil Hindu sokong. Ketua kepada gereja sokong. Bahkan ketua kuil Hindu dan ketua gereja menyeru kepada pihak kerajaan supaya tidak menghalang orang Islam sahaja daripada menyertai Ratu Cantik. Sebaliknya, halang semua bangsa daripada menyertai Ratu Cantik. Kerana Ratu Cantik itu adalah unsur eksploitasi terhadap wanita. Agama Hindu pun tak suka. Agama Kristian pun tak suka. Agama bukan Islam pun tak suka eksploitasi wanita. Tiba-tiba orang Islam marah apabila ada pihak nak kuat-kuasakan undang-undang eksploitasi tubuh wanita. Cuba tengok serabutnya kepala otak manusia apabila dia tak mau ikut apa yang Allah dan apa yang Nabi SAW bagi tahu. Benda ni kita kena habaq di mana-mana. Benda ni kita kena bagi tahu di mana-mana supaya orang Islam mempunyai keselarasan dalam pemikiran. Kita tak mau di pejabat-pejabat, di ofis-ofis, isu ini ada 2-3 pendapat cakap. Kita tak mau. Kita mau satu aja. Bila bercakap isu Ratu Cantik, orang Islam satu pendapat. Apa dia? Hukumnya haram. Sudah. Bila bercakap tentang isu konsert, satu aja. Nama kata orang Islam, as a Muslim. Kita menentang benda tu. Tapi apabila ada orang Islam dalam isu-isu yang sudah terang haram dia pun duk berbalah pendapat, malu kita pada mata orang-orang bukan Islam. Malu kita. Jadi kita tak mau benda-benda macam ni. Lebih-lebih lagi pihak yang membangkang perintah Allah ini, orang yang duk main masjid. Lagi kita tak mau. Tengok duk ulang pergi masjid cantik dah. Frequently. Berulang pergi ke masjid ni cantik dah. Tapi bila main isu Ratu Cantik, dia sokong Ratu. La ilaha illallah. So dalam soal-soal yang macam ni, orang Islam kena selaras pemikirannya. Dalam soal-soal yang macam ni, orang Islam mesti mempunyai satu cakap. Satu nada. Dan tidak boleh ada 2, tidak boleh ada 3. Nada kita ialah nada Allah dan nada Nabi kita. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan.